antum berkaitan dengan hadis yang ketiga, iaitu pada tajuk Al-Hasu ala ta'allumi min afahi al-ulama'i. Al-Hasu, gesaan ataupun galakan ala ta'allumi atas belajar min afahil ulama, daripada mulut-mulut ulama, maksudnya dengan maksud talaki ataupun dengan maksudnya berdepan, belajar dengan cara berdepan. Okey, jadi insya-Allah siapa yang ada buku boleh rujuk kepada muka surat 94 ya. Siapa ada buku sila buka rujuk pada muka surat 94. Dan siapa yang tak ada masalah pada kamera ataupun line internet, sila buka kamera ya, insya-Allah semaya bertambah berkat. Allah akan sayang antum, Allah akan berkati hidup antum disebabkan antum menghormati guru, insya-Allah. Semua tu Allah akan balas belaka. Tak ada satu pun dekat dunia ni Allah tak balas, kan. Sebaik-baik perkara, sebesar-besar perkara Allah akan balas. Baik, sama ada baik ataupun buruk. Adik-adik, anak-anak yang dirahmati Allah sekalian, insya-Allah pada hari ini kita tengok pada tajuk tersebut dan kita tengok apa yang kita akan pelajari pada hari ini. Jadi antaranya yang kita akan pelajari pada hari ini ialah insya-Allah qiraatul hadisi qiraatan sahihatan. Membaca hadis dengan bacaan yang betul. Zikru ma'anil kalimatil mukhtarah, menyebutkan makna-makna kalimah yang terpilih. Bayanu sababu wurudul hadisi, menerangkan sebab disebutkan hadis. Syarhul hadisi ijmalan, syarah hadis secara umum. Taudihu muhawarul hadisi, menerangkan perbincangan hadis. Hadis ini membincangkan tentang apa? Didatangkan dengan 3 poin. Dia kata zikru hukmu talabul ilmi, menyebutkan hukum mempelajari ilmu. Ahammiyatul ilmi, kepentingan ilmu. Dan yang ketiga, intizaul ilmi bimauti ulama, tercabutnya ilmu dengan kematian ulama. Zikru, dan yang seterusnya apa yang kita akan pelajari ialah zikru ma yurshidu ilaihil hadisi, menyebutkan apa yang boleh ditunjukkan dalam kepadanya oleh hadis. Dan seterusnya yang itu 7 dan 8 itu lebih pada praktikal lah. Hifzul hadis hifzan sahihan, hirsu ala talabul ilmi bisuhbati ulama, memelihara ala talabul ilmi, atas menuntut ilmu itu bisuhbatil ulama, dengan mendampingi. Suhbah ni dengan maksud damping al ulama'i, ulama, guru-guru. Jadi kalau kita nak jadi orang yang berjaya dunia dan akhirat, hendaklah kita mendampingi ulama, mendampingi guru kita lah. Nisbah kita sekarang. Allah sebut, Nabi sebut dalam satu hadis, may yuridillahu khairan yufaqihu fiddin. Siapa yang dikehendaki akan Allah kebaikan, Allah akan beri dia faham pada agama. Jadi saya ulang lagi sekali, kalau kita nak dapat faham agama, pastikan kita ini cubalah beradab dengan guru kita, hidupkan di antaranya dengan menghidupkan kamera, datang awal dan ikut saja apa yang guru kita suruh ataupun perintahkan, selagi mana guru kita tak suruh buat benda yang namanya berlawanan dengan Al-Quran dan hadis. Allahu a'lam. Adik-adik, anak-anak yang dirahmati Allah sekalian, insya-Allah kita akan seterusnya macam yang kita sebut tadi, saya sebut tadi, kita akan baca hadis ini dengan betul. Saya baca hadis ini dengan betul, dengan antum dengar, cek balik kok adanya tak dekat dalam matan teks tu tak ada baris, so antum cek elok-elok. An Abdullah bin Amrin bin Al-Asin radhiyallahu anhuma, baca kat sini radhiyallahu anhuma, sebab Abdullah ni anak kepada Sayyidina Umar. Abdullah ni juga sahabat Nabi dan bapanya juga sahabat Nabi, Umar bin Al-Khattab ni, Abdullah bin Umar adalah sahabat Nabi. Umar bin Al-As, ataupun kita tahu Umar bin Al-Khattab ini
dia adalah seorang sahabat juga. Dua-dua adalah sahabat Nabi. So kita sebut dekat situ radhiyallahu anhuma. Jangan baca radhiyallahu anhum. Baca radhiyallahu anhuma. Qala, beliau berkata, siapa dia? Abdullah bin Umar berkata, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, baris hidupkan, wasallama, telah mendengar aku, sami'tu, telah mendengar aku, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, akan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yaqulu, telah berkata, sedang berkata, kan? Yaqulu, innallaha, sesungguhnya Allah, la yaqbidul ilma, tidak mencabut akan ilmu. Sebab tu baris atas dia maf'ulun bih. La yaqbidul ilma, tidak mencabut akan ilmu. Intiza'an, hal kat situ. Cabutan secara terus. Yantazi'u minal ibad, yang dia cabut daripada hamba. Allah itu dia tak cabut ilmu secara terus. Allah tu tak cabut ilmu secara terus daripada hamba. Tiba-tiba kita tak tahu langsung. Bukan macam tu. Allah tak janjikan macam tu. Walakin, tetapi, yaqbidul ilma, mencabut akan ilmu itu, biqabdil ulama'i, dengan mencabut akan ulama. Masuk cabut kat sini bukannya macam cabut paku tu. Dengan maksudnya mematikan. Yaqbidu ay yamutu. Biyamutul ulama'i. Biyamuti ulama'i. Dengan mematikan ulama. Hatta, sehingga, idza lam yubqi. Asalnya dia tak ada baris. Tapi bila tak berbaris susah nak baca. So letak baris yang sesuai dengan dia, baris bawah. Lam ni kan huruf jazam. Jazam sepatutnya matilah selepas dia. Amil jazam. So yubqi ni asalnya majzum. Tapi kenapa ada baris, Ustaz? Pasal baris bawah ni untuk memudah, untuk dihidupkan balik. Pasal apa? Kalau ni mati, ya baris dah mati, kau ni pun mati. So tak boleh nak baca. Jadi bila ada dua mati, iltiqa usakinai ni, kena datangkan baris yang sesuai dengan dia supaya apa? Supaya boleh dibaca. Idza lam yubqi, asalnya idza lam, tak boleh baca baris. Ba ni mati, qaf ni pun mati, tapi hidupkan pasal nak membaca, nak membolehkan kita baca. Idza lam yubqi aliman, sehingga tidak kekal. Idza, hatta idza lam yubqi, sehingga, hatta tu sehingga, idza lam yubqi, tidak kekal. Aliman, orang yang alim. Ittakhazan nasu ru'usan, ittakhaza, mengambil, an-nasu, akan manusia, ru'usan, pemimpin-pemimpin, ataupun pemimpin-pemimpin mudah sini, juhalan, yang jahil. Juhalan tu jamak kepada jahilun. Jahilan ni juhalun. Ni jamak taksir. Juhalun. Fasu'ilu, maka mereka tanya mereka. Maka mereka ni annas tu, fasu'ilu, maka mereka ini annas tu bertanya kepada siapa? Ru'usan juhalan tadi tu. Fa'aftau, maka ru'usan juhalan tu memberi fatwa, memberi pendapat. Fa'aftau, maka mereka itu ru'usan juhalan tu memberi pendapat. Bi ghairi ilmin, tanpa ada ilmu. Tanpa ada ilmu. Fadallu, maka jadilah annas itu, fadallu, lu ni kembali pada annasu, maka jadilah annas itu sesat. Wa adallu, dan mereka itu menyesatkan. Dallu ni kembali kepada siapa? Kembali pada ru'usan juhalan. Sesat lagi menyesatkan. Okey. Sebab tu bila kita nak tahu kita ni dalam kebaikan ataupun tidak, kita ni dalam keadaan kita ni ada ilmu, kan.
kita ni akan kita ni akan direzekikan Allah dengan beramal. Alhamdulillah, tahniah kepada Aisyah Marwan kerana buka video. Tahniah juga kepada Dania Sofia kerana buka video. Alhamdulillah, barakallahu lakuma wa jama'a bainakuma fil khairi, insya-Allah. Allah akan kumpulkan antuma dalam kebaikan, insya-Allah. Itu berkat insya-Allah. Siapanya dengar cakap guru dia, insya-Allah ada keberkatan. Antara apa maksud berkat? Kasirun birri, banyak kebaikan yang dah dapat. Kita akan dapat banyak kebaikan. Cuma kita je lah sedar itu kita ni hidup kita berkat ataupun tidak. Adik-adik, anak-anak yang dirahmati Allah sekalian, kita pada kita pada kita punya step yang kedua, ma'anil kalimatil mukhtarah, makna-makna kalimah yang terpilih. Apa yang kita dipilih di sini daripada hadis ini 3 perkataan, iaitu yaqbidu, intizaan, dallu. Yaqbidu ay yamsuku, memegang. Yamsuku dengan maksud memegang. Yamsuku dengan maksud memegang. Okey memegang kat sini maksudnya pegang apa? Allah tu pegang nyawa dia orang lah. Allah tu pegang nyawa ataupun Allah tu pegang ilmu tu pegang. Apa maksud pegang? Dah mula dah nak cabut. So ulama-ulama kita ni sikit lagi semuanya dah ada dekat dalam genggaman Allah Ta'ala, dalam kekuasaan Allah Ta'ala. Tinggal sampai waktu sahaja. Intizaan ay akhadha, akhadahu qahran wa anwatan, mengambilnya secara qahran, kasar, paksa, kasar ataupun paksa. Wa anwatan, kat sini disebut kekerasan, samalah. Qahran ni paksa, anwatan ni diterjemah kekerasan. Dallu ay inhirafu, mereka itu jadi sesat. Inhiraf, tersesat. An tariqi sahihin, an dari tariqi, jalan, sahihin yang betul. Mereka jadi sesat daripada jalan yang betul. Itu maksud dallu. Baik, alhamdulillah. Jadi insya-Allah kita dah selesai pada yang kedua. InsyaAllah kita akan teruskan pelajaran kita yang seterusnya ya. Kita akan teruskan mi'yar yang seterusnya, iaitu pada sababul wurudul hadis. Sebabul wurudul hadis, yang mana kita akan belajar kenapa hadis ini Nabi sebut. Kenapa hadis ini Nabi sebutkan. Setiap yang Nabi itu dia tak, kita kena faham, Nabi itu dia tak sebut sesuatu perkara itu secara sembrono, melainkan semuanya Nabi sebut itu adalah perintah ataupun wahyu daripada Allah Ta'ala atas Nabi SAW. Nabi, kita kena ingat, Nabi Muhammad ini adalah seorang Rasul juga. Dia wajib menyampaikan apa yang Allah perintahkan. Dia tak ada sembunyi satu pun. Baik, sebab tu kita kena faham manusia ataupun makhluk yang paling berakal dekat alam ini adalah para Nabi dan Rasul. Level pertama yang paling berakal ialah Nabi kita, Nabi Muhammad SAW. Pasal apa? Allah sendiri yang ajarkan baginda. Adik-adik, anak-anak yang dirahmati Allah, kita pada step yang ketiga, langkah yang ketiga, iaitu bayanu sababul wurudul hadisi. Iaitu apa disebut? Saya baca di sini, kanan Nabi sallallahu alaihi wasallam, adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Apa yang berlaku? Yahdisun nasi, sedang berbincang dengan manusia, sedang bercerita dengan manusia. Berbincang boleh, cerita boleh kan. Fi hujjatul wada'i, pada haji wida'. Nabi ini sedang sembang ataupun sedang bercakap dengan manusia pada hajatul wida'. Ni haji Nabi yang terakhir. Fi khutbati, dalam khutbahnya. Nabi cakap pada manusia tu dalam mana? Dalam khutbahnya. Ni hal keadaan menceritakan tentang yahdisu tadi.
Wa wasayahu, dan Nabi mewasiatkan. Dan Nabi mewasiatkan li ummati, kepada umatnya. Wa tahzirihim, dan memberi amaran kepada mereka. Faqala, maka beliau berkata, Nabi, beliau ni siapa? An-Nabi SAW. Khudhu ilma qabla yuqbidu au yurfa. Nabi kata. Apa ni? Terus. Khudhu, ambillah kamu al-ilma, akan ilmu, qabla, sebelum yuqbida, dicabut. Tengok, dia datang kan naibul fa'il kan. Sebelum dicabut. Siapa yang dicabut tak disebut, siapa yang mencabut tak disebut. Fa'il dia tak sebut. Dia sebutkan dicabut saja. Tapi kita tahu dah siapa yang mencabut ilmu tu, Allah lah kan. Yuqbidu au yurfa, ataupun diangkat. Maksud dicabut ataupun diangkat. Cabut tu cabut dengan cara apa? Dengan mematikan ulama. Yurfa, diangkat dengan cara macam mana? Ilmu tersebut jadi pupus. Ilmu tersebut jadi pupus. Jabatan, saya masuk sikit. Dibuat kajian di Indonesia, asalnya ada 100,000 dialek. Ada 100,000 dialek. Sekarang ini tinggal 30,000 dialek sahaja. Hanya tinggal 30,000 dialek sahaja. Kan? 2000, ini kajian kajian tahun 2016 kan, kajian 2016. Tahun 2021 tak tahu lagi lah kan. Di Indonesia rupanya ada 100,000 dialek. Yang kita tahu berapa banyak je kan. Dialek ni tahulah, maksudnya kita punya gaya bahasa bercakap. Orang Perak ada gaya dia cakap. Orang Perak tu sendiri ada Perak Parit, ada Perak Perak Taiping, Perak Kemunting. Dia punya gaya dia berbeza cakap. Nak ceritanya dialek-dialek dekat Indonesia ni ada 100,000 dialek. Kan? Diceritakan dia orang kaji, ada pensyarah dekat universiti dekat barat tu dia kaji ada 100,000. Pada 2016 hanya tinggal 30,000 sahaja dialek yang tinggal, yang masih kekal sehingga sekarang. Saya nak cerita apa? Ilmu tu lah. Ilmu tu dah diangkat. Penting salah satu ilmu yang kaya kat dalam yang kita kena tahu, ilmu bahasa. Ilmu bahasa. Jangan tak tahu, bahasa Melayu adalah bahasa international suatu ketika dahulu. Bahasa Melayu adalah bahasa international yang digunakan sampai ke Venice. Sampai ke Venice digunakan, sampai ke Venice, yang mana dia jadi pada zaman itu bukan bahasa Inggeris sebagai bahasa perantaraan, tapi adalah bahasa Melayu. Zaman sekarang dah terbalik, bahasa Melayu tak jadi lagi bahasa yang digunakan oleh dunia. Tetapi bahasa Inggeris, bahasa Cina, bahasa Perancis, dan saya lupa ada 2 lagi bahasa. Dia ada 5 bahasa perantaraan dekat dunia ni. Biasa bahasa Inggeris lah, kita tahu bahasa Inggeris. Kedua bahasa Mandarin, yang ketiga bahasa Jepun, yang keempat bahasa Perancis, yang kelima saya tak ingat. Okey, kalau ingat nanti saya bagi tahulah. Okey. Lepas tu sama lagi kita pelajaran kita. Faqala a'rabiyyu, maka berkata seorang orang Arab Badui ni, kaifa yurfa, macam mana Allah ilmu tersebut diangkat? Faqala Nabi SAW, maka Nabi berkata, ala inna zahabal ilma, ketahuilah inna zahabul ilma, sesungguhnya hilangnya akan ilmu, zahaban. Zahaban bukan maksudnya ni pergi. Hilangnya hamalatuhu, dengan perginya pembawanya. Pembawanya ni kembali pada al-ilmi. Hu ni kembali kepada al-ilmi. Dengan perginya pembawanya. Salasan marat. Nabi ulang perkataan tersebut 3 kali. Ala inna zahabal ilma zahaban hamalatihi. Ala inna zahabal ilma zahaba hamalatihi. Ala inna zahabal ilma zahaba hamalatihi. Nabi sebut macam tu.
Cukup itu insya-Allah. Jadi kita teruskan pada langkah yang seterusnya, yang keempat. Kita akan bincangkan syarhul hadis ijmalan, syarah hadis secara umum. So tumpukan perhatian macam biasa, Ustaz akan carikan antum poin-poin dia yang insya-Allah akan keluar dari dalam peperiksaan ikut pengalaman Ustaz lah. Ikut pengalaman Ustaz. Okey. Sekarang ini sudah ada 14 orang daripada 18 orang. Tahniah Aina kerana telah buka video. Alhamdulillah, barakallahu fiq. Okey, alhamdulillah. Terima kasih kepada yang hadir. 13 orang yang hadir, alhamdulillah, daripada 19 orang. Okey, nanti insya-Allah nanti kita akan tengok kehadiran lah. Kita akan tengok kehadiran. Adik-adik, anak-anak yang dirahmati Allah sekalian, tengok tandakan poin-poin di sini. Okey, saya baca dulu, lepas tu saya akan tunjuk. Macam biasa saya akan baca dulu, kemudian saya akan tunjuk di manakah poin-poin dia. Di manakah poin-poin pada bahagian ini. Okey. Tumpukan pantai. InsyaAllah senang saja, benda ni senang. Dia tak adalah susah macamnya kita rasa kan. Cuma bila kita bila kita tak biasa tu kan, bila kita tak biasa, kita akan rasa benda tu adalah benda yang benda yang susah. Padahal benda tu senang je. Padahal benda tu senang sahaja. Okey, baik. Jadi syarah hadis ijmalan, insya-Allah dah keluar kehadiran insya-Allah. Hadza min wasayatur rasul li ummatihi. Hadza min wasayatur rasul li ummatihi wa tahdziruhum min umuri tahaddusi lahum fi mustaqbal ayyamuhum. Okey, ambil je sampai hadza min wasayatur rasul li ummati. Pas itu. Okey, itu poin yang pertama. Hadzal hadisu, tambah kat sini. Tambah kat lepas daripada hadza ni al hadisu. Tulis hadzal hadisu min wasayat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam li ummati. Saya ulang lagi sekali. Hadzal hadisu min wasaya ar-rasul sallallahu alaihi wasallam li ummati. Itu poin yang pertama. Ini hadis ini min wasayatur rasul, daripada wasiat-wasiat sebahagian daripada wasiat-wasiat Rasul sallallahu alaihi wasallam li ummatihi, kepada umatnya. Sampai situ. Poin yang seterusnya, wa fi akhiri azmanihim min adraril fitani allazi tantaziruhum yaqulu lahum min asyratis sa'ah wa alamatiha. Wa alamatiha sampai sini, wa asyratus sa'ah wa alamatiha. Terus ambil ay yarfa'allahu al-ilma. Dapat tak? Dapat tak? Saya nak tengok siapa yang bunyi. Dapat tak Aisyah? Dapat Dapat tak saya tunjuk poin dulu? Dapat Ustaz. Alhamdulillah, barakallahu fiik. Dapat Okey. Saya bagi poin terus. Wa fi akhir zaman, dan pada akhir zaman, zaman ni, zaman mereka, him ni kepada ummah tadi, him ni pada siapa? Ummatihi, umat Nabi ni, min adararil fitan, daripada kemudaratan fitnah. Daripada kemudaratan al-fitan, jamak daripada fitnah, allati tantaziruhum, yang mana menunggu mereka. Yaqulu lahum, Nabi kata kepada mereka, min asyratis sa'ah, sebahagian daripada asyrat, tanda-tanda. Asyrat ni maksudnya tanda-tanda. As-sa'ati, kiamat. Wa alamatiha, dan alamat kiamat. Ay yarfa'allahu ilma, Allah angkat akan ilmu. Ay yarfa'allahu ilma, Allah angkat akan ilmu. Okey. Itu poin yang kedua.
Eh? Ha. Poin yang ketiga. Ha. Ni kat sini saya nak ambil. Walaisa min suduri ulama bal bimautil ulama'i. Okey, tak kat sini. Wa yarfa'ullahu ilma. Ha. Waw ni, lepas daripada waw ni, tambah sikit perkataan. Wa yarfa'ullahu al-ilma. Wa yarfa'ullahu al-ilma. Nampak tak saya punya anak panah ni? Wa yarfa'u, tambah perkataan. Wa yarfa'ullahu al-ilma laisa min suduril ulama'i, bukan daripada dada-dada ulama, bal bahkan bimautil ulama'i, dengan kematian ulama. Dapat tak kat situ? Dapat tak? Dapat tak Aina? Dapat Ustaz. Aina dapat? Siapa tak dapat angkat tangan? Siapa tak dapat angkat tangan? Dapat Slow-slow lah saya baca tu. InsyaAllah ya. Okey. Alhamdulillah. Dapat. Alhamdulillah. Okey. Itu poin yang ketiga. Saya baca lagi. Fakullu alimun yamutu in lam yurisu ilmihi litilmizihi aw litalamizu aw litalamidza yamutu ma'hu ilmuhu wa kullama ba'udan nasu. Okey. Kat sini poin yang keempat. Wa kullama, dan tatkala ba'uda menjadi jauh, ba'uda menjadi jauh, an-nasu akan manusia, an masdari daripada sumber, an daripada masdari sumber, at-tashri'i syariat, wa tala bihim zaman, dan semakin jauh, wa tala dan semakin jauh, bihim dengan mereka, az-zamanu masa, hatta sehingga yantahil amri berlakunya kiamat, biqabdil ilmi dengan tercabutnya akan ilmu, wantisyara dan tersebar luaslah al-jahla akan kejahilan, wa isti'la al-juhalai dan meningkat akan orang-orang yang jahil, dan meningkat dan berkembang, bertambah ramai al-juhalai orang-orang yang jahil, wa taqammus. Okay, sampai situ cukup lah. Wa taqammusin boleh ambil lah. Wa taqammusihim dan mengambil peranan, mengambil peranan lidauril ulama, akan peranan ulama. Sampai situ. Panjang sikit kat situ panjang sikit dekat situ. Sampai situ. Dapat kot saya dah terjemah sekaligus tu. Dapat. Okey. Dania dapat tak Dania? Dapat. Dania dapat. Okey, alhamdulillah dapat. Okey. Kita teruskan. Tu poin yang keberapa tadi? Poin yang keempat Okay. 5. Poin yang kelima. Poin yang kelima. Ambil poin yang kelima. Wa yastaftuna. Wa yastaftuna. Ambil kat sini terus. Al-juhala'i. Al-juhala'u. Tambah kat situ. Ambil perkataan ni. Wa yastaftuna al-juhala'u. Tambah perkataan ni. Bighairi ilmin, tanpa ada ilmu, tanpa ada ilmu. Fayudillu fi anfusim, maka mereka jadi sesat, diri mereka jadi sesat, maka diri mereka jadi sesat. Wa yudilluna ghairihim, dan mereka juga menyesatkan orang lain. Dapat tak? Dapat tak? Nur Haliza Badri ni siapa? Nur Haliza Badri ni siapa dia? Anak Muhammad Haziq bin Hamidi. Okey Haziq Dapat tak Haziq saya punya poin yang terakhir tu? Poin yang kelima tu. Dapat Ustaz. 5, 6 kan? Rasanya poin yang ke-6 tu rasanya. Okey. Alhamdulillah. Okey itu sahaja poin yang saya nak tunjuk. Okey. Dan kita terus pada langkah kita yang kelima. Muhawirul hadisi. Perbincangan tentang hadis. Apa yang kita nak bincang tentang hadis? Macam
disebutkan kita ada 3 perkara yang kita nak penting untuk kita fahamkan betul-betul. Apa dia? Hukmu talabul ilmi. Tulis kat sini nanti dekat dalam nota. Hukum mempelajari ilmu. Hukum mempelajari ilmu. Apa dia? Poin dia kat sini. Talabul ilmi wajibun. Belajar ilmu itu hukumnya wajib. Alal insani atas manusia. Manusia. Iaitu bukan baca ayu baca yakni mati. Iaitu fardu ainin. Fardu ain hukumnya wajib atas diri seseorang. Wajib atas diri seseorang. Okey. Ambil kat sini poin ni sikit. Itu poin yang pertama. Poin yang kedua. Poin yang kedua, fa'innahu yajibu. Maka sesungguhnya dia. Fa'innahu, maka sesungguhnya dia. Yajibu alaihi fi hadhi halin. Wajib atas dia. Fi hadhi halin. Menuntut ilmu. Fi hadhi halin menuntut ilmu. Ayya'rifa. Supaya dia tahu. Supaya dia tahu kaifa macam mana ya ta'abudullah beribadah kepada Allah bihadzil ibadah dengan ibadah ini. Wa kaifa dan bagaimana yakumu bihadzil muamalah. Dia nak melaksanakan muamalat ini. Ini poin yang pertama. Hukum apa? Fardu ain. Maksudnya contoh kita nak solat. Wajib tak belajar? Wajib. Sebelum kita nak solat kena ambil sembahyang. Wajib tak belajar ambil sembahyang? Hukumnya wajib. Wajib apa? Wajib aini. Wajib aini. Tak bolehlah kita kata biarlah dia belajar, biarlah kawan kita tu belajar cara berwuduk. Hukumnya fardu kan. Fardu atas kita, bukan fardu kifayah. Fardu atas kita. Lepas tu sambungnya poin yang ketiga. Wa ma ada zalika minal ilmi. Selain daripada ilmu yang ni, ilmu yang wajib atas kita, fa fardu kifayah. Maka hukumnya fardu kifayah. Hukum yang fardu ain apa? Ingat 3 ilmu ni. Yang fardu ain hukum ada 3 ilmu. Namanya ilmu tauhid. Tulis kat situ. Ilmu fardu ain apa? Ada 3. Ilmu fardu ain ada 3. Pertama namanya ilmu tauhid, hukumnya wajib belajar. Wajib tu wajib aini. Kedua ilmu fiqh. Solat apa semua, mandi wajib, berwuduk apa semua tu hukumnya wajib. Yang ketiga ilmu tasawuf. Macam mana kita nak bersihkan hati. Nama adab-adab tu itu termasuk dalam bab tasawuf. Sebab tu jangan main-main. Macam Ustaz buka kat sekolah kita ni kitab penawar bagi hati. Tak ada siapa pun beli. Dah 2 tahun dah ngajar. Tak ada siapa pun beli kitab penawar bagi hati. Sedangkan ada kitab penawar bagi hati tu dekat koperasi. Tak ada seorang pun beli. Harga murahnya RM5.50. Tak ada siapa beli. Lepas ni tolonglah beli. Kita buka sekolah nanti bulan 4. Tolong beli. Datang. Ustaz ngajar setiap Jumaat insya-Allah. Datanglah. Datang. Jangan tak datang, bawalah kitab. Jangan harap kitabnya orang wakaf je. Kan? Kita beli kitab tu untuk apa? Kita boleh tulis-tulis apa yang guru kita ajar. Okey, cukup. Itulah baru dapat berkat. Okey. Seterusnya kita akan tengok ahamiyatul ilmi, kepentingan ilmu. La yastawi indallahi, tidak sama di sisi Allah Ta'ala. Alladhi ya'lamu walladzina la ya'lamu. Tidak sama di sisi Allah. Alladhi ya'lamu, mereka yang tahu. Walladzi la ya'lamu, dan mereka yang tidak
tahu. Sampai situ je point dia. Lepas tu ambil lah dalil dia. Hal yastawil ladzi ya'lamuna wal ladzina la ya'lamuna innama yatadzakkaru ulul albab. Tulis ilmu ini. Dia punya dalil. Seterusnya, yarfa'ullahu alladzi, Allah mengangkat. Yarfa'ullah, Allah mengangkat alladzi yatlubul ilma, darjat orang yang menuntut ilmu, walladzi ya'malu bihi, dan mereka yang beramal dengannya, ilmu. Sampai situ. Allah mengangkat darjat orang yang menuntut ilmu dan orang yang beramal dengan ilmu. Orang yang belajar saja ada dia punya martabat, orang yang belajar dan amal ada darjat di dia. Allah kata apa? Yarfa'illahu allazina amanu minkum wallazina utul ilma darajat. Belajar saja dah satu darjat. Kalau amal ilmu yang belajar tersebut tambah lagi satu darjat. Yang ketiga, awaluddin ma'rifatullah. Awal-awal agama itu mengenal Allah Ta'ala. Dalil dia, fa'lam annahu la ilaha illallah. Tulis sikit surah apa, tolong cari, ni terjemah, letak terjemah terus. Yang keempat, innal alimu, sesungguhnya orang yang alim itu, wallazi ya'budullah, mereka yang menyembah Allah ala basirah, dengan cara apa? Dengan cara mendapat dengan cara basirah. Orang alim ini Allah beri dia beribadah pada Allah Ta'ala dengan basirah, dengan mata hati. Dia beribadah dengan Allah Ta'ala dengan mata hati. Berbeza dengan orang yang jahil, dia beribadah pada Allah dengan hanya zahir. Kan Nabi sebut innallaha la yanzuru ila suwarikum walakinallaha yanzuru ila qulubikum. Allah itu tak lihat kepada rupa paras kamu. Rupa parasnya apa? Rupa paras ibadah kamu. Tak. Semata-mata luar lahiriah, tak. Allah tak lihat pada tu. Allah lihat pada apa? Walakinallaha yanzuru ila qulubikum, kepada hati mereka. Okey. Walakin Allah yang zuru ila qulubikum. Allah akan lihat kepada hati kamu. Maksudnya macam mana kita buat kita buat amalan kita tu. Adakah masa kita buat amalan tu, kita tu hadir hati kita pada Allah Ta'ala? Kalau kita tak hadir hati kita pada Allah Ta'ala, amalan kita tu sia-sia, kosong. Hanya kosong. Ibarat apa? Kita nak buat rumah, dalam nak pakai tiang. Dalam tiang tu tak ada jeriji besi. Jadi apa yang berlaku? Bila mudah tak patah tiang tersebut? Sangat-sangat mudah. Yang keempat, yang keempat. Dan yang tak rasanya yang seterusnya disebut poin yang penting, intiza'ul ilma bimautil ulama. Nabi sebut kata Imam Nawawi, anal muradu biqablil ilma huwa mahwahu min suduri ifazihi walakin maknahu an yamutu hamaluhu. Ambil sini. Ambil sampai sini. Qala an-Nawawi, berkata Imam Nawawi, anal muradu, bahawasanya yang dikehendaki biqabdil ilma, dengan tercabutnya akan ilmu, wa mahwu min suduri, iaitu dihilangkan daripada dada-dada, ifazihi, orang yang menjaganya, yang memeliharanya, ilmu, walakin tetapi maknanya ayyamutu hamalu, Allah mematikan orang yang membawanya. Allah mematikan orang yang membawanya. Sampai situ. Dan yang terakhir insya-Allah, ma yurshidu ilahil hadisi, apa yang boleh kita ambil daripada hadis, yahusunan nabi menggalakkan kita, menggesa kita ala talabil ilmi, untuk menuntut ilmu. Okey. Yang kedua, alhasu ala ta'allumi, gesaan ataupun galakan ala ta'allumin, atas mempelajari,
wa akhadhul ilma dan mengambil ilmu min afahil ulama daripada mulut ulama, maksudnya bertalaki. Belajar tu berdepan, bukannya pakai YouTube. Bukannya pakai YouTube kan, baca saja kan. Kena berdepan, belajar secara berdepan. Wala yakfi, dan tidak memadai an yakunal insanu, bahawasanya manusia itu yaqudul ilma, mengambil akan ilmu minal kitabi, daripada kitab. Tak memadai manusia itu mengambil ilmu daripada kitab, wal qiraah, dan bacaan semata-mata. Tu yang ketiga, baru sebut je tadi. Wa iya kan. Sampai situ cukup 3 lah. Sebab dia biasa dia akan tanya 3 saja. Dan yang terakhir untuk ingatan semua, alhamdulillah, insya-Allah, ni hadis yang ketiga. Sukalah Ustaz ingatkan antum untuk menghafal hadis ini ya. Hadis ini nanti. Ustaz tak pasti ya. Adakah Ustaz nak masukkan dalam hafalan dalam pertengahan tahun. Ustaz soalan pertengahan tahun Ustaz buat juga. Kalau Ustaz tanya hadis hafalan ni masalah koma ya. Masalah koma. Ustaz ajar Ustaz buat soalan tingkatan mahala ula, dan Ustaz juga buat mahala bidayah, dan Ustaz juga buat soalan untuk mahala wusta. Jadi kalau antum, ana dah bagi tahu dah antum hari ni antum tak hafal. Okay, it's up to you. Tak ada masalah. Ustaz okey saja. Tapi nanti kena ingat, selain daripada ujian tahriri bertulis ni, Ustaz juga buat PBD, penilaian berdasarkan PBD, berdasarkan bilik darjah. Penilaian bilik darjah. Antum kena ingat, bila antum tak hafal, Ustaz boleh nilaikan antum daripada situ sikap antum. Tahun lepas saya ingat Ustaz ramailah kelas 2 sinar ni, 2 sinar yang masa tingkatan 1K, ramai yang dapat 3, dapat 4. Rugi lah. 3 tu teruk. Tapi anak Ustaz, alhamdulillah Ustaz tak bagi 3. Adalah, tapi Ustaz tengok markahnya guru-guru lain, ada yang pelajar dapat 3. Rugi lah. Maksudnya sikap antum dalam kelas tu teruk. Ustaz bagi tahu terang-terang lah. 3 tu sikap antum teruk. 4 tu biasa-biasalah, tengah-tengah. Sebab markah dia paling tinggi ialah 6. Markah dia paling tinggi ialah 6. So tunjukkan sikap yang baik pada guru antum supaya dia boleh beri markah. Alhamdulillah, bulan tahun lepas Ustaz ada beri pada beberapa orang, tak sampai 6 orang, Ustaz beri 5. Yang lain tu Ustaz bagi 4. Tapi untuk mata pelajaran lain, ada yang Ustaz tengok guru-guru beri 3, ada yang sampai 2 pun ada untuk mata pelajaran tersebut. So antum ingat jaga antum punya adab antum dengan guru. Antum jangan rasa antum buat hal dengan guru, antum tak kena apa-apa. Tak apa kan. Walaupun daripada sudut SSDM-nya tak ada masalah, mungkin guru tu tak letak dalam SSDM, tapi kena ingat dia melaksanakan PBD, penilaian bilik darjah, pada setiap tengah tahun dan akhir tahun. Dan sehingga sekarang ni, pada saat sekarang ni, video ini kan, antum tengok video ni, antum kena tahu ana juga melaksanakan PBD. Sebab tu Ustaz tanya, siapa yang tak buka video? Ustaz tanya. Ni video-video ni Ustaz tanya ni. So kat sinilah PBD-nya. Kat sinilah PBD. Baik, kita tak nak panjangkan. Ustaz ada panggilan mesyuarat. Okey, insya-Allah. 2 sinar. Kita tengok hari ini 2 sinar ya. Macam mana kehadiran hari ini. Okey, insya-Allah 2 sinar hari ini apakah yang berlaku. Kita tengok kehadiran hari ini ya. Okey. Ni 2 call silap.
2 sinar. Okay, mana 2 sinar? Okey, baik. Seterusnya Arish, namanya pertama Aris Darwish. Ada tak Aris Darwish? Tak ada. Hari ni tak ada. Okey. Seterusnya Aziz Baharudin. Aziz Baharudin adakah? Ada Ustaz. Iya ada. Ha, ada? Ada. Aziz Baharudin ada. Hari ni 16 Mac. Okey, seterusnya Aziz Nur Hamidi ada tak? Ada Ustaz. Tak ada. Okey. Aziz Irfan ada tak? Aziz Irfan ada Okey, terima kasih. Seterusnya Haziq Zafran. Ada Ustaz. Tak ada. Iman Mustaqim. Iman Mustaqim ada. Alhamdulillah. Ustaz. Ada. Imran Amanullah. Okey, terima kasih. Uwais Bishri. Uwais Bishri ada? Ana Ustaz. Tak ada. Makan kot. Dania Ana. Sofia. Okey. Ana Ustaz. Ada. Uwais ada. Dania Sofia. Ada tak? Ada. Dania? Ada. Okey, terima kasih. Aina Salsabila. Ada Ustaz. Aina? Okey, Ya, terima kasih. Farhani. Ada, Farhani Ustaz. ada Farhani? Ada Ustaz. Okey, terima kasih. Hamizatul Izni ada? Ada Ustaz. Hamizatul Izni. Okey, ada. Terima kasih. Nur Zahra Humairah ada? Ada Ustaz. Nur Zahra. Okey, terima kasih. Tok Nurin Tihani ada? Ada Ustaz. Nurin. Okey, terima kasih. Seterusnya Putri Nurul Najwa. Putri Nurul Najwa. Ada? Okey, tak ada. Seterusnya Siti Aisyah Marwan. Ada Ustaz. Siti Aisyah Marwan. Ada. Okey, terima kasih. Dan terakhir Sumayyah Mat Sukur. Sumayyah? Okey, tak ada. Tak ada. Okey, tak apa, insya-Allah kita akan jumpa pada Ustaz. Ustaz. Ana ada. Ya. Kenapa Ana tadi ada. tak bila saya tanya tadi hang tak ada? Ada Buat lah apa? Ustaz. Dah jawab lah tadi. Ustaz tak dengar ke? Dah jawab kan? Tak dengar lah, pasal tak dengar lah tu. Okey. Okey. Baik, Anas insya-Allah. Ustaz. Siapa Ana tu? Aziz Zafran. Yang tak ada Okey, tu Aziz Zafran. tu. Aziz Irfan tak ada Tak ada. Aziz Zafran ada. Okey. Okey, Aziz, okey. Ada lagi yang tertinggal? Rasa tak ada satu tak ada yang datang. 1 2 1 2 3 4. 4 orang 4 orang daripada 17. 4 orang, 13 daripada 17. Okey, insya-Allah kelas kita sampai tu. Kita jumpa balik pukul 10 untuk tajuk yang baru. InsyaAllah. Kita akan jumpa pada pukul 10 untuk tajuk yang baru, insyaAllah. Jadi boleh rehat dulu, boleh makan ke, nak sembahyang duha ke, pergi boleh, tak ada masalah. Kita jumpa balik pada jam
10 insya-Allah. Okey, insya-Allah. Okey semua, sampai situ saja kelas kita pada pagi ini. Okey, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Ustaz. Selesai. Ustaz. Okey, jumpa Terima kasih, pukul Ustaz. 10 ya. Ustaz. Okey, terima kasih. Syukran, Assalamualaikum. Ustaz. Afwan. Terima kasih Ustaz.